السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني اشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, tersambung Kifayatul Muhtadi. Muka surat 24 Jawi. Umi berapa? 29. Jawi 29. Bahagian yang kedua, kita membicarakan tentang perkara yang menyebabkan jadi murtad. Oi, penting bang. Perkara ni menyebabkan jadi murtad kalau buat. Sebelum ni terselesai dah perkara yang membatalkan iman. Perkara yang membatalkan iman, buat perkara tu perkataan. Kan? Sebelum ni perkataan. Bukan, sebelum ni i'tiqad, pegangan yang menyebabkan jadi murtad. Jadi murtad ni jadi kafir, mudah kata. Risau juga. Lepas tu kita kena tahu satu persatu perkara yang menyebabkan batalnya iman tu dari sudut pegangan. Dari sudut pegangan. Lepas ni dari sudut perkataan, perbuatan dulu, perbuatan. Lepas tu baru dari sudut perkataan. Risau aja. Sekarang ni kita bincang dah habis dah dari sudut i'tiqad, pegangan-pegangan yang menyebabkan murtad, pegangan-pegangan menyebabkan batal iman, kufur, kekal neraka selama-lamanya. Selesai dah. Masuk pula bahagian kedua. Muka surat 24 Jawi Rumi 4 apa tadi? 29. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Dan bahagian kedua, perbuatan yang jadi murtad. Buat perkara ni maka murtadlah dia. Apa dia? Seperti ia sujud bagi berhala. Sujud berhala murtad. Atau syamsun, matahari, atau bagi makhluk, sujud selain daripada Allah lah. Sujud selain daripada Allah maka murtadlah dia. Kita tahulah sujud adalah satu perbuatan yang hanya boleh dilakukan dalam solat sahaja. Luar solat tak boleh. Tak boleh. Dan dalam solat yang paling banyak melibatkan anggota lah. Yang banyak melibatkan anggota adalah sujud. Sebab 7 anggota kan. Berdiri 2 je. Berdiri kaki, 2 kaki. Rukuk, duduk, masih lagi tak banyak anggota yang pakai. Tapi kalau sujud
dia mesti 7 anggota. Jadi oleh sebab dia mesti 7 anggota, maka dia adalah perbuatan dalam sembahyang yang paling banyak sekali. Itu adalah sujud. Dan sujud ni khas untuk Allah semata-mata, tak boleh sujud selain daripada Allah. Sujud pula hanya boleh buat dalam sembahyang aja, tak boleh sujud saja-saja. Saja itu sujud, tak boleh. Sedangkan yang lain, contohnya berdiri, duduk. Luar sembahyang pun ada, berdiri dan duduk. Dalam sembahyang pun ada, berdiri, duduk macam sekarang duduk. Tapi bukan sembahyang, duduk. Jadi kita dapat faham, duduk dalam sembahyang pun ada, luar sembahyang pun ada. Luar sembahyang duduk saja-saja, duduk nak makan, duduk nak minum, duduk. Berdiri dalam sembahyang ada, berdiri. Luar sembahyang pun ada. Berdiri nak tunggu, nak beratur. Berdiri macam-macam duduk berdiri kan. Tapi sujud hanya ada dalam sembahyang. Luar sembahyang tiada. Sujud hanya ada dalam sembahyang. Siapa yang sujud luar sembahyang berdosa. Ada sujud luar sembahyang dia berdosa. Takkan sujud pun tak boleh. Berdiri luar sembahyang tak berdosa. Sebab tengoklah dia berdiri buat apa. Berdiri tunggu nak beli nasi lemak, berdiri, tak apa. Tapi sujud tak boleh. Kalau sujud je mesti dalam sembahyang. Luar sembahyang terus berdosa. Special sujud ni. Tiba-tiba dia pergi sujud makhluk, tiba-tiba dia pergi sujud berhala. Bila dia sujud berhala tu, maka murtadlah dia. Secara umumnya itulah. Hanya satu keadaan saja yang makhluk boleh sujud pada makhluk. Satu je. Itu pun ada khilaf ulama. Tak apalah kita baca khilaf ulama pun tak apa. Hanya satu saja, iaitu malaikat sujud Nabi Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Bila Allah suruh sujud kepada Nabi Adam, maka suruh malaikat sujud pada Nabi Adam, maka semua sujud. Fasajadu, semua sujud, illa iblis, kecuali iblis tak sujud. Tu biarlah. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Cuma Allah suruh malaikat sujud dan malaikat sujud. Itu satu-satunya makhluk sujud dengan makhluk. Itu pun ada khilaf ulama. Sebagai ulama kata bukan sujud betul. Bukan. Sujud ni banyak makna. Antara makna sujud adalah tunduk hormat. Macam hormat tu dipanggil sujud juga. Macam tunduk hormat lah. Kan? Macam budak-budak, orang tua-tua dulu aja, kalau budak-budak dia nak jalan depan orang tua kan, dia tu dia panggil istilah, kalau boleh kata sujud juga tu. Nak lalu depan orang tua sujud, boleh istilah gitu. Sujud dia pun tunduk sikit. Tu dia panggil tunduk hormat. Itu juga istilah sujud. Jadi ada ulama kata yang Allah suruh malaikat tu bukannya sujud betul. Sujud. Habis tu tunduk hormat. Tapi sebagai ulama kata tak. Tidak. Sujud betul. Katalah kita ambil yang sujud betul. Itulah satu-satunya sujud makhluk dengan makhluk. Itu pun wajib sujud tu. Itu pun atas perintah Allah. Bila Allah suruh sujud, jadi sujud tu jadi wajib. Allah suruh sujud, maka sujud tu jadi wajib. Tapi selain daripada itu tak ada sujud. Sujud pada berhala, matahari, bulan, sujud pada makhluk, sujud pada binatang, sujud pada salib, sujud pada api, semua boleh menyebabkan jadi murtad. Malah Nabi kata, jika aku, kalau katalah makhluk boleh sujud dengan makhluk, aku nak suruh isteri sujud kat suami, tapi tak boleh. Nabi nak beritahu, kalaulah boleh makhluk sujud dengan makhluk, aku nak sujud isteri, sujud dekat suami dengan maksud besarnya hak suami atas isteri, sehingga kan sujud. Cuma Nabi kata tak boleh makhluk sujud dengan makhluk. Cuma kalau boleh. Tiba-tiba dia pergi sujud kat binatang, dia sujud dekat makhluk-makhluk yang lain, matahari, bulan, maka boleh menjadi murtad. Tersebut pada Raudah ni kitab Raudah Imam Nawawi. Tersebut pada Raudah
bahawa barang yang diperbuat dia oleh kebanyakan orang jahil. Kata straight ni, tak bagi can. Yang diperbuatkan dia oleh kebanyakan orang jahil, yang sesat. Dah lah sebut jahil, jahil tu bodoh. Lepas tu sesat, sesat ni sesat lah kan. Daripada sujud ia bagi guru-guru tariqah. Ada zaman tu terjadi. Anak murid sujud dekat guru. Bukan guru biasa, guru syariat, bukan. Biasanya guru-guru tariqah. Itu haram qat'an. Haram qat'an. Putus. Tak ada khilaf. Haram. Tak boleh. Walaupun guru tu guru tariqah sekalipun. Haram qat'an. Sesat lagi jahil, jahil lagi sesat. Sujud pada guru dengan barang. Biasanya sujud guru ni dia masalah dalaman, dalam cabang daripada tasawuf. Cabang daripada fiqh tak ada. Memang tak ada. Cabang daripada tauhid lagi tak ada. Anak murid dia. Tapi biasanya ni daripada cabang daripada tasawuf, lama-lama jadi sesat. Bukan tasawuf yang betul lah, tasawuf yang sesat. Asalnya tasawuf betul, lepas tu dia konar. Maka dia suruh sujud pada guru dia dengan barang mana kelakuan sekalipun. Macam mana, kalau bahasa sekarang, atas apa alasan sekalipun. Tu bahasa sekarang. Atas apa, dengan barang mana kelakuan sekalipun. Bahasa sekarang, atas apa alasan sekalipun. Haram, sujud kat guru. Atas apa alasan sekalipun, atas apa kelakuan. Kelakuan tu gaya macam mana sekalipun. Sujud straight, sujud cengek, sujud kat ni, sujud berguling-guling. Apa janji sujud? Sujud. Tak kira lah sujud. Haram. Dekat guru. Sama ada berhadap kepada kiblat atau kepada lainnya. Sama ada guru di sini, dia di sini, dia sujud arah kiblat. Dia macam seolah-olah dua dalam satu. Kalau orang kata, sujud, tak, sujud kiblat, menghadap kiblat, tapi guru ada kat depannya. Guru kat depannya. Sama macam tu pun tak boleh. Tak boleh, haram, qat'an. Dan sama ada ia qasadkan sujud itu bagi Allah atau tiada. Dia sujud tu bagi Allah, tapi depan tu ada juga makhluk. Tak boleh. Ataupun dia bukan sujud Allah. Bukan, dia sujud makhluk tu, lagi lah tak boleh. Maksudnya qat'an ni putus betul. Tak payah nak sembang macam ni lah. Sujud dengan manusia macam mana keadaan sekalipun, haram. Haram berdosa. Haram tu haram dosa. Kalau guru tu biar pula anak murid dia sujud. Guru pun sekali sesat sekali. Sekarang ni anak murid yang sesat sebab sujud guru. Guru pun biar. Bila lagi awak nak sujud aku, biar. Dengan guru sesat. Sebelum tu guru tak sesat sebab kadang-kadang anak murid lebih biasa, standard. Guru dia biasa je, anak murid dia lebih sudu dari kuah. Tok guru dia biasa je, anak murid dia kata, tok guru aku je wali, tok guru aku ada itu ini keramat lah apa. Anak murid lebih. Tok guru biasa je, ada. Itu tok guru tak salah, anak murid salah. Dia lebih-lebih kan. Tapi kalau dalam keadaan tok guru pun biar. Orang nak cakap alang-alang dia kata aku wali, aku diam je lah. Bila lagi. Dengan tok guru sesat sekali. Sebab tok guru dia membiarkan anak murid dia sujud. Apa hukum dia? Haram, maknanya haram berdosa. Dan setengah surahnya, setengah keadaan, surah tu keadaan, bukan surah Ali Imran, surah Al-Baqarah, bukan. Sad, bukan sin. Surah. Yang surah-surah Al-Fatihah tu sin. Ini sad, surah. Tapi jadi rumi, semua jadi surah. S-U-R-A-H, surah pula. Ini surah apa ni? Surah Tabat Yada. Bukan surah tu. Surah sad, maksudnya gambaran. Dan setengah gambaran, setengah keadaan yang sujud tadi haram berdosa. Setengah cara, setengah gambarannya dengan sujud mengkufurkan yang memperbuatnya. Jadi sujud makhluk ni dua je. Sama ada haram, tapi tak kufur lah, masih lagi kekal iman. Haram, dosa, ataupun kafir terus, murtad terus. Ada dua je. Tak ada sunat ke wajib lagi lah, tak ada. Wajib adalah sekali tu je, yang ketika Allah suruh Nabi Adam, suruh malaikat sujud Nabi Adam. Pada pendapat yang mengatakan sujud betul. Tu aja yang ada. Sekali tu je berlaku.
Kata Ibn Hajar pada A'lam, kemudian daripada menakalkan barang yang pada Raudah, kata Ibn Hajar dalam kitab A'lam dia, selepas dia menakalkan, dia petik. Nakal ni petik lah, dia ambil daripada Raudah, kitab Raudah tadi, nak syarah balik, nak mensyarahkan kitab Raudah tu. Bermula ini perkataan, kata Ibn Hajar, perkataan Imam Nawawi ni memberi faham bahawasanya terkadang ada sujud di antara dua tangan guru-guru itu mengkufurkan. Tak tahu lah, saya tak tahu yang ni. Ada dia masuk tarikat tertentu, tarikat yang sesat lah pastinya. Tarikat ni ada yang mendakwa je tarikat. Tapi sebenarnya bukan tarikat pun. Gitulah, tarikat yang sesat ni, guru dia duduk, kalau ikut tulis sini lah, saya tak pernah tengok lagi. Guru dia duduk, lepas tu tangan guru dia letak macam ni, dia sujud kat situ, dekat celah tangan tu. Mengkufurkan, dia kata. Siapa buat itu kufur, batal iman, kafir lah mana kata. Kufur tak berasa sangat, kafir tu berasa. Dan iaitu apabila ia qasad, ada kait. Mengkufurkan tu ada kait, bukan sujud je kafir, sujud je kafir, bukan. Ada kait dia, iaitu apabila ia qasad dengan yang demikian itu ibadah akan makhluk. Dia niat ini ibadah, dapat pahala sujud kat guru, sujud, tu yang kafir. Ini ibadah ni, ataupun agak ni Tuhan, lagilah. Yang mengaku Tuhan tu kan, yang ayah Pin tu kan, mengaku Tuhan kan. Lepas tu ada anak murid dia kan, sujud dia, dia kata besar kan, besar ayah Pin ni. Ayah Pin dekat bumi ni, dekat dunia ni, kat bawah ni dia memang kecil, tapi bila dia naik ke langit dia jadi besar. Tengok yang orang anak murid dia cerita, sampai kepada sujud tu. Bila dia naik tu, dia kata naik kat mana? Alam sebalik mata. Tak, saya cakap, tengoklah, ada YouTube sampai sekarang ada lagi. Anak murid dia, alam sebalik mata dia ni. Ni mata depan kan? Mata kat belakang, tengok kat belakang. Mata kan bulat. Mata bulat. Kita nampak kat depan. Boleh tengok kat belakang, dia kata. Dia panggil alam sebalik mata. Tengok kat belakang. Dia kata, dia naik mana tahulah. Hai ganja sak dadah ke hai naik juga. naik. Lepas tu dia nampak ayah Ping. Ayah Ping. Ping. Lepas tu kaki ayah Ping, kata nampak. Dia pun nak carilah kaki, mestilah ada kepala tak? Mana ayah Ping ni? Dia tengok lenggok. Cakap Terengganu kan, lenggok. Sampai tak habis. Tak jumpa kepala. Maknanya besarnya ayah Ping ni. Kaki nampak sikit. Mana ujung, tak ujung. Tak sampai. Nak jumpa. Kalau nak tengok juga kena duduk alam sebalik mata. Instagram. Memang terbalik mata. Instagram. Allah hai. Lepas tu dia kata alam barzah. Kita dengar, macam aku biasa dengar alam barzah. Alam barzah tahulah, dia tukar alam barzah. Tak rasa tengok apa? Bukan mengikut apa ni, tak ada. Mujur. Tak payah merapu. Alam barzah dia tu. Duduk di alam barzah. Alam barzah dia bazrah. Allah. Tu habislah, batal iman dia. Sebab tu dia kata, ya Allah Maha Besar. Ayah Pin pun Tuhan juga Maha Besar. Sampaikan tengok tak jumpa cari punca. Nampak kaki tak jumpa cari kepala. Besar. Ya Allah, hai. Macam-macam penyakit sekarang. Sisa gam tu rasa. Besar tak, orang yang sejahtera angkat. Orang yang sejahtera akal, dia takkan kata tu Tuhan kalau akal dia sejahtera. Sebab dia tengok hari-hari, keluar masuk, duduk dalam rumah, isap rokok gudang garam. Meletup-letup gudang garam. Aduh. Kena api sikit, api mengecik pada adu-adu dah. Tuhan apa lagi tu? Tak boleh. Tak, kesian dengan makcik tu, kesian. Makcik. Dia kata, macam mana tah? Aku ada juga. Macam mana dah dia sebut, kau ada Tuhan, kau mana Tuhan kau? Macam mana dia kata, lupa lah. Aku ada Tuhan tu, kau tunjuk. Allah kesian. Nampak umur 60 dah, makcik. Aku ada Tuhan aku tu, tunjuk lah. Kau mana Tuhan kau? Kau tak ada. Ya Allah, makcik ni.
Kufur tu tak boleh lah. Kesian. Dengan niat ibadah, dia sujud tu dengan niat ibadah, kufur. Kalau sujud saja bukan niat ibadah, haram, dosa besar. Jadi maknanya kalau sujud pada makhluk belum tentu kufur. Haram tu memang tentu, kufur belum tentu. Mungkin haram dosa besar, mungkin kufur, bergantung dia sujud kerana apa. Kerana ibadah, kufur. Dengan qasad atau taqarrub kepadanya. Taqarrub, kita taqarrub ila Allah, mendekatkan diri pada Allah. Dia bukan mendekatkan diri pada Allah, dia nak mendekatkan diri pada siapa yang dia sembah tu lah, dengan niat untuk redha dia, dengan niat untuk mendekatkan diri pada dia. Kufur juga. Dan terkadang haram. Yang tadi tu kufur, batal iman, kafir. Yang ni tak kafir tapi haram, dosa besar. Apa dia? Dan iaitu apabila diqasadkan dengan yang demikian itu memuliakan guru. Guru mesti muliakan, sujud, berdosa besar. Ibadah ke? Bukan ibadah, memuliakan guru, berdosa besar, haram. Guru Tuhan, itu kafir terus. Ibadah, dapat pahala, kafir terus. Taklah nak muliakan, tahu Allah Tuhan, cuma nak memuliakan, sujud, haram, dosa besar. Dengan makna menghinakan diri, memuliakan guru dan dia menghina diri aku. Sebab tu aku sujud, hinanya aku. Sama juga, haram, dosa besar. Tapi masih lagi, kalau mati kena mandi, kapan, solat, tanam. Masih lagi maksudnya Islam lah, beriman. Cuma dosa besar. Atau ia itlak. Itlak ni, itlak, tak ada apa-apa, tak ada perasaan apa. Sebab nak membesar ibadah? Tak. Sebab nak kata dia Tuhan? Tak. Sebab nak memuliakan dia? Tak. Kenapa sujud? Saja. Dia tak itlak, dia kosong. Kosong. Bukan nak memuliakan dia. Kalau nak memuliakan dia, haram, dosa besar. Bukan nak menghina diri sebab sujud tu. Bukan. Kalau nak menghina diri, haram, dosa besar. Bukan menganggap dia Tuhan. Kalau menganggap Tuhan, kufur terus. Bukan menganggap ia niat ibadah. Menganggap dia ibadah, sujud tadi, kufur terus. Habis ni, tak ada apa-apa, kosong. Kosong, itlak. Itlak kosong. Yang ini mungkin kita boleh kiaskan dengan yang berlaku juga. Yang dia kahwin, dia perempuan, kahwin dengan Sing ke India, Hindu, lupa dah. Dia tu perempuan. Lupa dah. Lepas tu tak ingatlah agama apalah. Asli India, tak India pun Sing tu agama tu kan. Jadi dia kahwin, tapi masuk Islam lah. Perempuan tu Islam, lelaki tu kafir lah asalnya. Sebab nak kahwin masuk Islam. Dia Malaysia cerita ni. Lepas tu dia balik ke Lebih nak jumpa saudara mara. Saudara mara tu tak masuk Islam pun, dia je masuk Islam. Dia pergi, dia punya adat dia tau. Dia punya, bukan adat, tak tahulah adat ke apa. Bila sampai jumpa ibu bapa ni, sujud. Tak tahu cerita ni. Kan ada cerita kan, dalam setahun kot, kan sampai setahun. Dia pun sujud. Yang baru masuk Islam ni, tak boleh salahkan dia. Dia baru tak sempat nak belajar apa lagi, laki dia ni. Yang isteri dia ni masalah. Bila tengok laki dia sujud, dia pun sujud juga. Orang sebut, kape. Oh belum. Dia apa masa tu? Mesti kosong lah. Kosong, tak ada apa. Nak kata dia Tuhan? Takkan orang Islam kata tu Tuhan. Nak jadikan ibadah? Takkanlah, tak reti-reti. Itu bukan ibadah. Apa saya sujud? Nak memuliakan? Tak tahu dah suami. Dah masa ada macam majlis, sampai orang sambut. Dia pula orang luar baru sampai. Dia menantu di situ. Mak mertua semua kafir, semua dikelilingi orang kafir. Tiba-tiba suami dia pergi buat macam biasa aja. Makan apa tah? Dia ada bagi makan. Makan. Lepas tu sujud. Dia, aku nak buat apa ni? Isteri ni. Perempuan ni. Nanti dia macam pelik kalau tak sujud juga. Semua orang kata kan, sabar dulu. Saya rasa dia kosong dalam hati dia. Tak ada apa, tak tahu nak buat apa, kosong. Itlak, itu panggil itlak. Tak ada niat apa pun. Iaitu macam mana hukumnya? Haram, dosa besar. Tapi jangan kata kafir, jangan mudah-mudah. Ya? Itlak. Dan seperti itu dikatakan pada dua ibu bapa. Sama juga. Sujud ibu bapa pun sama. Dengan apa sujud ibu bapa? Memuliakan, kufur. Memuliakan, dosa besar. Anggap dia Tuhan. Tak ada lah orang anggap Tuhan ibu bapa Tuhan kan. Macam tu lah. Sama. Sujud saja-saja, kosong, kufur.
Bukan kufur. Sujud saja itlak haram, dosa besar. Tukar-tukar lah. Ingatlah, kita pun faham tak? Nak kata kufur tu dia kena anggap ianya ibadah dan kena anggap yang disujud tu Tuhan. Memang logik lah. Memang tak keterlaluan kita kata kufur engkau kerana tak keterlaluan. Sebab dia menganggap Tuhan. Dia menganggap ianya ibadah. Tak keterlaluan kalau kita kata dia kufur. Tapi kalau dia muliakan aja, keterlaluan kalau kita kata dia kufur kan. Kita kata haram, dosa besar. Kalau dia kosong pun tak boleh. Tak ngaji ke? Pernah ke tengok orang sujud orang? Manusia sujud manusia, tak pernah kan? Yang dia sujud buat apa? Aku tak niat apa-apa, dosa besar. Kenalah. Tidak keterlaluan, kenalah. Habis ibu bapa malah Nabi kata, kalau boleh nak sujud, aku suruh isteri sujud suami. Tapi tak boleh. Kalau tidak Nabi suruh dah. Tak boleh. Tiba-tiba sujud yang lain pula. Dan ulama pun sama juga. Ulama pun tak boleh sujud. Tak boleh. Walaupun kita sayang ibu bapa, sayang suami, sayang pemimpin, sayang ketua, hormat pada guru, tapi kita tak disuruh untuk sujud kepada mereka. Kita tengok para sahabat dulu. Para sahabat, dia pernah cium lutut dan kaki Nabi. Nabi biar. Ada orang kiaskan tu sujud. Itu bukan sujud. Itu cium lutut dan kaki. Tapi rupa macam sujud. Alah, kita pun sujud. Sujud apa? Sujud sofa. Sujud sofa? Sujud kursi. Teruk sangat. Nak ambil pen jatuh bawah tu. Tersepak pen Allah masuk bawah. Kan sofa ada lubang. Kan kita nak ambil sujud. Sujud kursi. Kufur. Itu bukan sujud tu. Nak ambil pen, nak ambil spek mata, nak ambil barang, nak sapu sampah, nak tengok bawah tu ada apa, bau busuk ni, tak kucing apa ni. Nak intai kan dia sujud. Sujud. Itu tak ada masalah. Dia pelik sungguh. Jadi kalau nak buat sesuatu, dengan sebab nak buat sesuatu tu terpaksa duduk seumpama sujud, itu tak nama sujud. Yang kita kata sujud ni sujud kerana nak sujud. Sujud kenapa ni? Memang nak sujud. Sujud kerana apa? Memuliakan. Dosa besar. Sujud kenapa? Itu Tuhan aku. Dia sujud tu Tuhan aku tu. Kufur. Ini jadi kenapa macam sujud ni? Macam sujud. Sebab nak cium kaki. Maka taklah dosa besar, taklah kufur. Sebab dia bukan sujud, tapi rupa macam sujud sebab kaki duduk kat bawah. Tapi tetap dahi tak kena lantai juga. Bukan letak dahi tu atas kaki. Memang kita pelik dengar benda ni sebenarnya. Sebab sebenarnya pun tak elok juga dibuka keterlaluan lah. Bagi orang awam tak elok dibuka secara keterlaluan. Tapi ada saya tengok di Indonesia, dia buka agak keterlaluan. Jadi macam-macam ni. Orang awam cakap aja, media sosial lagi apa, dia memang cakap aja. Salah lah kalau buka. Sebab saya tengok masa budak-budak dia di Indonesia, dia budak taklah budak belasan gitu kot ke, tak ingatlah besar mana, 7, 8, 9, 10 tahun ataupun 15 tahun macam tu. Dia basuh kaki mak dia. Dia macam ada tradisi. Macam mana saya lupa lah. Macam masuk sekolah ke apa, dia basuh kaki mak dia. Pakai-pakai dia duduk. Lepas tu, lepas dah basuh apa semua, lap-lap, dia cium kaki mak dia. Sebab syurga di bawah tapak kaki ibu. Adakah haram? Tak. Sebab dia bukan sujud, tapi macam sujud sebab kaki bawah. Jadi tak nak sujud, mak dia kena angkat kaki naik atas. Jadi macam mana? Macam budak kan, nak salam, dia nak cium tangan, kita duduk, dia berdiri. Duduk lah, tak nak duduk. Kan dia jadi macam, bukan dia nak rukuk kita ke, bukan. Dia nak buat sesuatu tu. Jadi tak ada masalah lah. Boleh ke cium kaki? Boleh tak? Boleh ke cium kaki ibu apa? Ibu lah lebih-lebih lagi. Boleh tak cium dahi ibu apa? Apa beza dahi dengan kaki? Kaki kotor, kalau tak kotor? Dahi, kalau kotor boleh cium tak? Ada tai lembu atas dahi ibu. Kenapa tu? Tak kisahlah, dia jatuh. Dia ni jatuh kena tai lembu. Habis kat ni kena tai lembu. Boleh tak cium dahi? Memanglah tak boleh. Tak boleh bukan sebab cium tu, sebab najis. Tapi kalau suci boleh aja. Apa beza kaki? Kaki kotor. Kotor apa basuh lah. Kalau bersih boleh sama, tak ada beza pun. Tak ada beza pun. Cuma adalah pelanggan syariat dalam video tu. Dia basuh kaki bawah, ramai beratur orang nak masuk sekolah. Saya tak ingat besar mana budak tu. Cuma nak masuk sekolah, lepas dah nak masuk hari pertama masuk sekolah untuk belajar lah macam tu. Saya tak tahulah. Penuh mak-mak semua duduk berderet. Ada orang tak gambar video.
Dia nak basuh. Nak rendahkan diri tu. Bagus kat situ. Tapi yang pelanggaran syariatnya apa? Aurat nampak. Tu lah video. Pakai tengok. Aurat nampak pula. Cuba kita pun nak cerita bab tu. Nak cerita, bila dia buka macam tu, dia jadi fitnah. Sedangkan tak ada masalah pun cium kaki pun apa. Cium tapak kaki tak ada masalah. Yang masalah tadi tu, menganggap Tuhan, menganggap ibadah, menganggap maka kufur, menganggap mulia dengan sujud. Bukan cium, sujud. Sujud. Cium tak apa. Tak ada masalah cium kaki. Tak ada masalah. Tak ada masalah pun. Kita kata, oh kaki tempat kotor. Kaki kita kotor. Kaki orang bersih Dah kita duk main dengan tarik, sepak tarik lalu, kita kata kakimu kotor, kaki aku tak kotor. Faham kotor tu apa? Kotor tu maksudnya najis. Mana ada najis kat kaki? Bersih elok-elok je. Jadi kat situ tak boleh buka sangat lah. Sebab Nabi kata al-fitnatu na'imatun. Fitnah ni tidur. Fitnah ni jenis dia tidur, Nabi kata. Na'imatun. Tidur. La'anallahu man aiqadhaha. Allah laknat siapa kejut dia. Fitnah ni macam tu lah. Fitnah ni bukan menipu, memfitnah, bukan. Itu bukan maksud fitnah. Fitnah tu fitnah Melayu kan. Kau jangan fitnah aku. Itu fitnah Melayu. Fitnah bukan maksud apa? Al-fitnah tu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih besar daripada membunuh kan. Kan biasa kita dengar kan. Bukan fitnah tu, fitnah yang menipu, yang tuduh orang tu. Itu fitnah juga. Fitnah Melayu dia panggil. Orang Melayu fitnah tu maksud dia. Tentu bukan maksud fitnah. Fitnah ni macam contohlah yang berlaku sekarang dalam media sosial. Orang duk mengata, bercakap, kutuk mufti. Mufti ni kena belajar lagi. Tu fitnah. Bukan dia tuduh. Apa dia panggil? Suasana ataupun ujian ataupun apa. Itulah fitnah. Ni zaman fitnah. Kenapa kau kena tuduh ke? Bukan zaman fitnah. Apa maksudnya? Zaman huru-hara je. Tu maksud fitnah. Bukan fitnah tu maksud. Fitnah engkau tipu. Kau berdosa kau lebih besar pada membunuh. Lah, menipu tu berdosa besar, tapi membunuh lagi besar. Tapi Nabi kata fitnah tu lebih besar pada menipu. Nabi kata fitnah tu lebih besar daripada membunuh. Bukan fitnah Melayu. Itu fitnah Melayu. Macam itulah. Jadi kalau kita buka luas-luas sangat, dia jadi kan? Dia jadi Allah melaknat siapa yang mengkejutkan fitnah tu daripada tidur. Maksudnya apa? Elok-elok tiba-tiba kita kata gitu, tarikat ada dia cium kaki. Oh, sesatlah tu. Dia tak kerti apa. Yang sesat tu yang itu sebab sujud. Bukan sujud, cium kaki guru. Boleh ke? Adalah ceritanya, kena masuklah dalam tu. Jadi menyebabkan persepsi negatif yang mana sekarang ni kalau bab-bab tariqah ni orang dah pandai serong dah. Tarikat. Orang dah pandai serong. Orang tu orang awam. Kita buka pula benda-benda macam tu. Lagi orang pandai serong. Sedangkan dalam syariat kita, dalam agama kita, dia ada dipanggil syariat. Syariat. Yang tak habis-habis belajar sampai mati tu syariat tu. Kalau orang dah habis syariat, orang dululah, orang sekarang wallahualam ada ke tidak lagi. Habis syariat, dia naik satu peringkat. Dia panggil tarikat atau tariqah. Tarikat tu jalan, tariq. Lepas habis tarikat tu, tarikat ni biasa beramal lah, beramal. Tapi beramal, tak ada syariat, tak guna amal tu. Berapa kali dah? Aku dah cukup dah 70,000 kali dah. La ilaha illallah. Berapa set? 3 set. Mana 210,000 la ilaha illallah. Tapi syariat fardu ain ke apa gagal, tak guna. Dia habis dulu syariat, dia naik setahap, dia panggil tariqah. Dia naik lagi, dia panggil haqiqah. Orang Melayu panggil hakikat. Yang hakikat tu kan, yang mengaku hakikat. Rambut pintal-pintal. Apa nama tu? Apa nama rambut tu? Bob Marley ni apa dia panggil? Tak nama apa rambut tu? Benda tak nama. Adalah pergi kedai salon, dia kata saya nak buat benda tu. Dia buat. Ada nama. Apa benda nama rambut? Bob Marley ni. Tapi cerita hakikat. Dia kena ikut. Jangan main langkah-langkah gitu, ikut step syariat dulu. Lepas tu tariqah dulu, tarikat dulu. Lepas tu hakikat. Lepas tu last sekali ma'rifatullah. Kenal Allah sungguh. Tapi kena ikut step. Jangan langkah ni marifat, melipat-lipat. Orang marifat dia melepat. Itu yang jadi pelik-pelik tu, sebab tak ikut step. Tak boleh lah gitu. Tak boleh lah.
Dahlah dipandang serong, kita buka-buka benda macam tu. Lagi tak boleh. Biar setakat tu dulu. Ya. Dan keluar dengan katanya sujud. Keluar tu dikecualikan. Ataupun keluar maksud tidak masuk kan, tidak termasuk. Dan keluar maksud dan tidak termasuk. Dan keluar atau dan dikecualikan. Boleh juga. Dengan katanya sujud, itu rukuk. Yang kata tadi sujud dengan niat ibadah, kufur. Sujud dengan niat ianya Tuhan. Oh, yang kita sujud tu Tuhan, kufur. Sujud dengan niat memuliakan, haram, dosa besar. Sujud itlak, kosong, tak ada makna apa, dosa besar juga. Okey? Itu kalau sujud. Habis tu rukuk dan keluar, tak termasuk. Rukuk tak termasuk. Sebab rukuk dia agak rendah ni sikit, tak macam sujud tak. Dia sebab apa? Maka tiada mengkufur, tak jadi kafir kalau rukuk. Kerana rupa rukuk itu banyak jatuh bagi manusia pada adat. Orang hidup ni nak bergerak apa, dia banyak kali rukuk. Kalau kata haram ke, dia pakat berdosa je lah. Nak cabut rumput, rukuk. Banyak rumput. Nak ambil bagang, rukuk. Kalau macam tu haram sajalah. Maka banyak jatuh rupa rukuk itu banyak jatuh bagi manusia pada adat. Biasanya manusia ni kalau hidup, dia akan banyaknya rukuk, macam rukuk. Tapi sujud jarang-jarang sangat. Sehari berapa kali kita sujud? Yang bukan sujud sembahyang. Kan silap tak ada. Seminggu sekali macam sujud tadi tu. Sebab apa? Sebab nak intai bagang, sebab nak ambil bagang kat gendah sangat. Itu sujud. Minggu depan 2-3 minggu lagi sujud lagi. Kenapa pula sujud ni? Senaman. Bukan sujud betul lah. Jadi jarang-jarang berlaku sujud. Maka kena hukum yang agak keras tadi, okey lah. Rukuk selalu jadi. Maka kerana itu taklah kufur dengan kalau rukuk selalu jadi. Dia kata bersalahan sujud. Sujud memang jarang-jarang jadi. Jadi hukum dia keras tu tak apalah. Rukuk selalu sangat jadi pada adat. Kalau kata haram, Allah hai, letih kita duk jaga-jaga. Tetapi jika tiada diqasadkan suatu daripada rukuk itu, nampak? Tiada diqasadkan tu itlak lah. Rukuk itlak. Okey? Rukuk itlak. Rukuk itlak tu kosong, tak ada makna. Saja kan? Tak ada sebab. Rukuk itlak harus. Sekejap. Bukan. Rukuk itlak haram. Rukuk itlak haram. Rukuk ada sebab harus. Ada sebab rukuk tadi harus kan, ambil barang apa semua tadi harus. Ada rukuk ada sebab harus. Sekejap. Rukuk kita baca, adapun jika dia qasad memulia makhluk dengan rukuk seperti memulia akan Allah dengan dia, maka tiada syak pada kufurnya. Rukuk dengan sebab memuliakan akan Allah, sama macam muliakan Allah, maksud mengangkat Tuhan lah, maka kufur juga. Nampak? Sujud sama juga dengan menganggap dirinya Tuhan, kufur juga. Rukuk pun kufur juga. Cuma yang beza ni sikit aja. Beza je kalau sujud itlak kosong, sujud haram kan. Kalau rukuk kosong, tak ada apa-apa, tak ada perasaan apa-apa, harus. Tu je. Dari sudut rukuk ada niat nak niat ibadah itu kufur, sama macam sujud. Beza sikit je. Beza sujud, kenapa sujud ni kosong, tak ada apa-apa, haram kan. Kenapa rukuk ni tak ada apa-apa, tak haram. Tu je beza dia. Yang Jepun tu apa? Yang haid dia macam rukuk juga. Dia tak berapa nak rukuk. Tapi sampai mana tahap dia? Tak sampai macam ni. Itu apa niat? Kalau memuliakan haram, dosa besar. Kalau memuliakan macam Tuhan, kufur. Tak adalah buat macam tu lah. Kalau kosong, kadang-kadang kita pergi Jepun, orang haid, kita haid apa tu? Kosong aja, kosong. Harus. Jadi tak tahu kita harus. Haid tu. Jadi kalau paling-paling pun dia boleh pergi tu, makruh lah. Yang haid tu rasanya kan, paling-paling lagi pun dia tak boleh jadi haram. Sebab bukan orang niat apa, nak jadi kena Tuhan, bukan kot. Sekadar adat dia gitu. Okey, yalah budak-budak pun kadang-kadang tengok rukuk, masa nak salam cium tangan, kan
Kan rukuk. Tapi apa niat dia? Kosong kan? Harus. Harus. Kosong. Kosong tu itlaq, mutlak, itlaq. Sama juga bila dia kata sujud tu haram, sujud itlaq tadi haram, atau sujud memuliakan juga adalah haram. Rukuk memuliakan haram. Rukuk dengan niat dia Tuhan kufur, sama je rukuk dengan sujud dari sudut tu. Begitu juga terbalik. Sujud terbalik pun haram. Sujud terbalik. Dia nak sujud kat orang ni. Kenapa nak sujud? Nak memuliakan dia. Kemudian dia terbalik. Dia tunjuk punggung kat kawan. Haram juga. Dia bukan sujud kat depannya, sujud kat punggung pun haram. Kat belakang. Mungkin kita kata bukan memuliakan lah, menghina kot. Menghina, haram juga. Dia bukan ke depan je, ke belakang juga haram. Rukuk pun sama. Memuliakan, rukuk haram. Terbalik, haram juga. Yang boleh dalam sembahyang je. Dan sembahyang pun tungging kat orang tak. Itu dalam sembahyang. Selain pada sembahyang, hukumnya haram. Sama di depan atau belakang. Haram. Terbalik pun haram. Ingat tak satu cerita Imam Abu Bakar Al-Baqilani masa tahun 300-400 Hijrah. Imam besar ni. Dia banyak berdebat dengan orang Nasrani, Kristian. Sebab dia banyak berdebat. Imam Abu Bakar Al-Baqilani. Pernah sekali Raja Rom, Konstantinopel, dipanggil untuk berdebat dengan paderi dia. Pernah. Tapi dipanggil lah. Tapi dengan satu syarat. Janganlah panggil orang berdebat, bagi syarat pula. Syarat dia mesti rukuk. Tak sujud, rukuk. Dekat raja tu. Kita tak nak, kalau nak debat aku boleh pergi debat, kita debat. Tapi kalau rukuk-rukuk aku tak nak. Rukuk kerana memuliakan lah. Haram bagi aku, kata Imam Abu Bakar Al-Baqilani. Habis tu tak boleh kena rukuk juga. Macam tu aku tak nak debat. Apa susah? Kau yang ajak aku debat. Susah. Yang cakap ni pembesar dia lah. Raja dia adalah kat tempat dia. Raja Rom. Baliklah. Dia tak nak berdebat. Dia kata dia nak berdebat. Dia tak nak rukuk. Tak nak tunduk hormat. Rukuk. Tak nak. Lepas tu raja tu buat macam mana? Oh tak apalah, panggil juga. Tak apalah. Tak payah rukuk pun tak apa. Panggil juga. Tahu tak? Cerdiknya raja ni. Bila panggil juga, dia buat renovation besar-besaran. Dia buat renovation segera. Tempat, katalah ni tempat singgah sana dia duduk tu, orang pakai rukuk dia kat sini. Kawan ni tak nak rukuk dia. Depan tu dia buat dinding. Lepas tu dia buat lubang kecil, bukan lubang untuk orang masuk. Rendah ni. Jadi nak masuk kena tunduk tak? Kalau tunduk tu rukuk tak? Rukuk tak? Pandai dia. Aku tak suruh rukuk. Kawan ni nak masuk, nak kena tunduk. Imam Abu Bakar Al-Baqilani nak tengok. Ish, macam mana? Datang dah. Macam mana dia buat tahu? Dia pusing masuk ke punggung dulu. Padang muka. Kau kenakan aku kena kau balik masuk punggung. Ambil kau punggung. Masuk ke punggung lagi. Jadi penghinaan lah. Jangan buat main-main dengan dia orang. Kelakar. Imam Abu Bakar Al-Baqilani. Atau dijatuhkan mushaf pada tempat yang hina. Oi, kufur jugalah. Mushaf tu Quran lah. Jatuh tempat yang hina. Dia buang dengan sengaja, dengan hina, dengan niat menghina, bukan terjatuh. Terjatuh tak ada masalah. Dengan niat hina. Seperti dijatuhkan dia pada suatu yang kotor. Sama ada najis. Contohnya najis. Tai, lubang tu. Kan ada yang viral-viral kan? Lubang toilet tu dia letak Quran dalam tu kan? Kalau orang Islam yang buat, tapi katanya orang kafir buat. Kalau Islam buat dengan niat menghina, kafir. Kufur dia. Letak najis, ambil tai ke apa, letak lomo. Biasa orang kafir yang buat. Tapi ada juga orang Islam buat. Saya pernah jumpa lah, pernah interview orang sesat, ajaran sesat, dan dia ada mengamalkan sihir. Bukan sesat biasa je, sesat plus sihir. Antara dia nak bagi sihir tu jadi, dia tak cakap gini, saya cakap gini, tapi dia terangkan, kita faham dengan syarat sah sihir. Saya namakan syarat sah sihir.
Kalau kita dengar tulis kan. Rupanya ada syarat sah sihir. Tak cukup ni tak sah sihir dia. Maksud tak sah tu tak jadi. Macam mana dia buat tau? Dia katalah dia buat macam ni. Rupa-rupanya untuk sihir tu jadi, dia mesti buat perkara haram. Ambil darah haid, tulis dekat ambil bukan pen berus, ambil darah haid, tulis. Apa tu buat? Jadi. Kan benda haram tu. Ambil ayam, bunuh ayam, tak boleh sembelih. Ambil darah dia, benda haram tu kan. Ambil tai, buat. Adalah. Dia mesti buat benda haram. Kalau tidak, sihir tak jadi. Nak jadi sihir tu, mesti buat benda haram. Ambil Quran, tulis kot terbalik. Ada ayat-ayat tertentu. Ambil Quran, baca kot terbalik. Antaranya, ambil Quran, lomong dengan tai. Kalau tidak, tak jadi. Sihir dia tu nak buat. Kufur. Atau tiada, ataupun tak najis. Tak najis pun kuranglah sikit. Janganlah kufur, dosa besar je. Tak, kufur juga. Walaupun tak najis. Tapi yang hina. Tak najis tapi ianya hina. Khaba'is. Seperti hingus. Ambil hingus dekat Quran dengan niat menghina, kufur. Dan air liur, ni bahaya. Dan air liur, ludah, tuih. Apa bahayanya? Kalau ambil air liur, tadi ludah, kufur dengan niat menghina. Ambil air liur letak. Okeylah, orang tak ada ambil air liur. Yang ni tak? Kan biasa nak baca Quran kan, tangan licik, tangan ni ludah, kufur dengan niat menghina. Dengan bukan niat menghina, tapi sengaja buat, haram. Dengan tak sengaja harus tak haram. Macam tak sengaja kan, tengah cakap semangat sangat bersemu-semu air liur, meleleh kena Quran, itu tak sengaja, itu tak haram. Kalau buat dengan sengaja, letak air liur dekat Quran, haram. Buat dengan sengaja, haram. Tapi bukan niat menghina, buat dengan sengaja, haram. Kalau buat dengan niat menghina, kufur. Macam mana dengan ramai orang? Sedangkan kalau ambil, tuish lidah air. Sebab walau kita, dia bukan ludah, dia ambil air liur je. Dah dekat-dekat. Macam tu, dah dekat-dekat. Paling teruk, ludah, tuish. Okay. Kurang teruk, ambil air liur, lomoh. Kurang sikit teruk tak? Kurang teruk lagi, ambil cek sikit. Sama lah, tapi cuma kurang lah daripada ludah tadi. Respect lah sikit. Tahu tak? Satu-satu mukjizat yang tinggal. Tak ada dah mukjizat lain. Ni Quran lah. Satu-satu mukjizat yang tinggal, Quran. Respect lah sikit. Mukjizat lain ada yang tinggal. Isra Mi'raj dah lepas, mana boleh tengok. Bulan terbelah dah lepas, mana boleh tengok dah. Keluar air celah jari Nabi, benda lepas. Oleh mukjizat. Nabi Musa belah laut, dah lepas, mana boleh tengok tanda, tak ada. Satu je ada, Quran. Mukjizat. Respect lah sikit. Janganlah main macam tu. Respect sikit. Okey, adakah haram? Sebenarnya tak. Sebenarnya ambil air liur tu khilaf ulama. Sebagian ulama kata makruh, tak haram. Yang kata ambil tadi, cuma dia dekat-dekat nak haram dah. Kalau ludah kan haram, ambil air liur lomo haram. Tapi kalau macam ni tak haram, makruh. Kerana dia macam-macam, dekat-dekat lah. Yang hukumnya makruh. Dan setengah ulama kata harus, boleh je. Sebab Nabi pernah padam ayat Quran ataupun nama-nama mulia Allah, Nabi padam dengan air liur. Sahabat tengok, alah, perjanjian Hudaibiyah daripada Muhammad Rasulullah kepada musyrikin Mekah, kerajaan Mekah, kan? Perjanjian Hudaibiyah, Sayyidina Ali tulis. Kan bila kata aku tak nak sign masa nak berlaku perjanjian Hudaibiyah, Nabi kata kita kena berjayakan perjanjian ni. Yalah, tahun ni boleh masuk pergi Mekah, tahun depan tak boleh, gitulah. Kalau orang Madinah datang ke Mekah, boleh kalau orang Mekah pergi Madinah kena hantar balik. Macam berat sebelah kan? Apa perjanjian Hudaibiyah? Bacalah bajak sejarah. Sayyidina Ali tak nak padam, aku tak nak padam.
Padam ni. Kita kena jadikan juga. Sebab orang tak nak sign. Diorang tak nak sign. Kerajaan Mekah tak nak sign buat perjanjian ni. Sebab dia kata ada Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Muhammad bin Abdullah je. Muhammad saja pun tak apa. Tak nak Rasulullah. Tiba-tiba. Sebab tu aku tak beriman dengan kau. Kau je kata Rasulullah. Padam. Nabi akhir sekali. Yang ni ambil Elio. Padam. Boleh tu? Maka bolehlah selak kan? Sebab tu setengah ulama kata harus je. Setengah ulama kata makruh. Jadi tak payah buat macam tak ada air kat rumah tu. Ambil air sikit. Ambil kau banyak-banyak nak belek. Pakai Elio juga. Allah. Jangan, respect lah sikit. Dan mani. Dia letak Quran dekat mani. Haram lah sebab dia hina. Walaupun dia suci. Elio suci, hingus suci. Mani pun suci. Kita berasal pada mani, suci. Tapi ianya hina. Hina. Kerana yang pada demikian itu meringankan dengan agama. Okey. Kita nak berhenti kat mana? Dan hukum menyentuhkan mushaf dengan barang yang tersebut itu seperti hukum menjatuhkan dia pada yang tersebut. Maksudnya tadi tu dia ambil tuih ludah gitu contoh kan. Letak barang tu dekat najis, dekat ideo dan sebagainya. Tempat yang tu. Ataupun terbalik. Dua-dua haram. Kata yang haram ambil Quran letak kat najis. Ambil najis letak dekat Quran tak haram. Tak, sama je dua-dua. Itu dia kata. Tetapi tak dapat tiada daripada ada qarinah. Qarinah tu apa? Banyak kali dah sebut qarinah. Bahasa Melayu jadi kerenah. Kau ni banyak kerenah lah. Asalnya bahasa Arab qarinah. Ada hal, ada petunjuk, ada cerita. Ada cerita. Ada qarinah. Ada sesuatu. Nak sebut apa? Tak dapat tiada ada qarinah yang menunjuk atas senda-senda dan meringan-ringan. Ada perbuatan dia tu mempersenda dan meringan-ringan. Kalau ada dengan mempersendakan Quran tu, maka kufur. Tak ada niat mempersendakan tapi letak dengan sengaja, haram. Letak Quran dekat najis tadi, haram. Kalau tak ada niat pun nak persenda nak apa, kena najis, terjatuh, haram. Tak salah lah, terjatuh. Itulah. Maka kita berhenti dekat seperti kita asal kutub hadis. Okay. Maka barang yang telah berlaku adat dengan dia, meludah atas lauh yang tertulis atasnya Quran. Lauh ni papan. Senang kita kata papan hitam lah. Cuma dulu papan hitam dia bukan papan hitam, macam papan hitam dia. Sekarang tulis pakai kapur kan, tulis pakai marker, lepas tu padam. Dulu dekat bawah tulis pakai kapur. Bukan kapur macam sekarang. Kapur macam mana nak sebut tu? Dia ada lauh, papan, lauh. Lepas tu ambil kapur tulis atas tu. Kadang-kadang nak padam susah. Yelah kapur, bukan kapur ni kapur original, kapur batu kapur. Bila tuliskan dia nampak garis-garis. Dulu orang belajar macam tu je. Dulu ni tak tahu lah berapa ratus tahun lepas. Sekarang kapur tu kan. Jadi macam mana nak padam? Kadang-kadang tak boleh padam. Tak hilang sebab apa, terlalu banyak sangat tekan. Dia banyaklah kapur tu. Nak kalau tulis ayat Quran je, tulis nak belajar, tulis bismillahirrahmanirrahim ayat Quran. Nak padam tak boleh. Ludah, tuish. Boleh ke tak? Tu tak cerita ni. Ludah tu bukan yang menghina, nak buang tu. Nak buang tulisan dekat loh, dekat papan tadi tu. Tiada kufur jika tiada diqasarkan dengan perbuatan itu menghina Quran. Bukan nak hina Quran, aku nak padam. Macam kisah Nabi tadi lah. Nabi padam ni. Dan sayugia tiada diharamkan dan seumpama tiada diharamkan dan seumpama barang yang berlaku adat dengan dia seperti memamah kertas atau lainnya yang tersurat padanya Quran dan seumpamanya kerana mengambil berkat akan dia. Ada keadaan yang tulis ayat Quran mau makan telan. Ada yang tulis atas pinggan, lalukan air, minum kan? Ada? Ambil berkat. Tulis dengan dakwah za'faran. Atas piring, dihapuskan dengan air, minum. Ada yang tulis kat kertas, telan. Tulis atas roti. Tulis atas kertas lah biasa. Tulis atas kertas, telan. Sebab ada penyakit perut, biasanya penyakit perut. Ni cerita perubatan Islam lah. Orang yang ada GERD, ada gastrik tu kan, ada jin bersarang dalam tu.
dah scan lah. Lepas scan lah, bukan scan MRI, CT scan kan. Lepas doktor tak dapat kesan apa, pergi perawat Islam, dia cuba cek, rupanya ada masalah perut, jadi gitu jadi gini, rupanya jin duk bersarang dalam perut. Jadi macam-macam lah masalah perut. Jadi macam mana dia dapat? Bagi minum air. Kadang-kadang kuat sangat, dah jadi rumah dia lama dah bersarang. Kita melantak benda haram berbanyak. Belosah je benda haram, benda syubhah. Dia suka duduk dalam tu. Baca makan tak baca bismillah. Dah jadi penyakit, duduk dia rumah dia, dia kacau lah. Macam-macam jadi penyakit lah. Penyakit biasa gastrik, GERD tu lah penyakit. Barah usus. Ni cerita doktor tak boleh kesan. Tak kata okey je, tapi sakit. Dia tiba-tiba macam-macam. Angin lah apalah. Ambil air garam, suruh minum. Satu gelas, gong. Mutah. Keluar balik, bersembuh. Tak boleh, dia tolak, kuat sangat. Lepas tu ambil air dengan za'faran, tulis ayat Quran, lalu air zam-zam suruh minum. Sama juga. Masuk, keluar balik. Keluar tu real. Macam pilih bomba, tercabut tudung. Macam tu dia keluar. Bersembuh. Perawat kat depan tu, habis basah. Akhir sekali tak boleh. Macam mana? Itu yang tengok. Tulis atas kertas. Mama. Saya ada kat situ sebagai, apa dia panggil? Panel syariah. Ya ke? Panel syariah tak bertauliah ni. Panel syariah macam mana? Ustaz tolong datang sini, kalau ada apa-apa yang melanggar hukum syarak, tegur kami. Tu bagus tu dia. Perawat tu kata, tegur kami, takut-takut. Bagus tu, yang bagus tu. Berarti tak ada apa-apa. Kadang aurat kita beritahu, tutup sikit kan. Pakai sarung tangan, kita beritahu lah. Tak boleh sarung tangan. Dia akan beritahu. Kita buat ni okey, tak apa. Kita cuma perhati je. Bila mamah saya cakap, mamah mesti sampai hancur. Kalau tidak haram. Ya ke? Ya. Perawat tu tak tahu. Ya. Dia tak boleh kalau tak hancur, telan gitu aja haram. Sebab bila tak hancur, ketelan dalam perut ada najis. Dan perkataan Quran tadi ada lagi dekat tulis dekat kertas. Jadi bila telan kena tai. Dalam perut haram. Tapi kalau mama sampai hancur tak apa. Ya ke? Mama sampai hancur. Mama telan masuk. Lepas masuk tu barulah berjayalah berubat. Dia nak bagi masuk dalam perut aja. Tak boleh, masuk air sembuh. Sikit lah cerita. Jadi dia kata mamah kertas ni apa cerita ni? Memang ada perubatan itu. Ambil berkat. Yang susah nak apa, susah nak masuk tu, payahlah nak belajar. Mamah. Telan ambil kitab tu minum. Atau kerana menyimpankan dia jatuh daripada najis. Kalau jalan-jalan najis penuh kat bawah ni. Adalah kecil sikit Quran besar ni je. Ada ayat Quran. Katalah bismillah ke Fatihah ke besar ni. Dia bukan kertas besar ni dia pegang. Tiba-tiba najis penuh ni. Macam mana nak selamatkan ni? Takut kena najis masuk dalam mulut. Tak apa. Kan kena elio juga. Tu maksud dia kata. Dan kerana menyimpankan dia daripada jatuh najis. Kena najis. Dan seperti mazhab kutub hadis. Berhenti kat situ. Kita ada tahlil kan. Sujud syukur tu haram dia bukan haram sebab sujud. Sebab sujud syukur tak ada masalah. Sujud kat Allah. Yang haram ni sebab lain. Kalau mazhab Syafi'i sujud syukur macam sembahyang. Iaitu kena ada apa? Wuduk, tutup aurat, menghadap kiblat, suci daripada najis. Sama macam sembahyang. Dia haram kerana tak ada wuduk. Kau sujud apa? Tak menghadap kiblat, kau sujud apa? Itu yang haram kerana itu. Tapi dia sujud Allah. Dan ada khilaf ulama bahawasanya tak ada wuduk pun sah mazhab Maliki. Nampak paha pun sah. Sebab dia bukan aurat mughallazah. Aurat mughallazah pun ada. Ini belajar mazhab dia. Jadi kat situ haram mazhab Syafi'i kerana lain. Sujud sebab menang bola, sujud sebab menang anugerah, joget-joget semua kan. Itu haram bukan sebab sujud, sebab lain. Sebab tak ada wuduk, ada najis, buka aurat, tak lain-lain lah. Haram juga. Tak boleh. Menang bola Malaysia menang. Sari pun seronok. Tasbih kafarah dan surat subhanakallahumma hamdika.